الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Tidak melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah yang baik. Ilhad membawa maksud berpaling daripada kebenaran dan memasukkan sesuatu yang tidak benar ke dalam sesuatu yang benar. Ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah haram kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang mengancam melakukan ilhad. Jadi ilhad memalingkan nama-nama Allah Ta'ala yang baik itu daripada maksud yang sebenar, maksud yang asal. Paling lari daripada makna. Bukan takwil, dia palingkan. Kalau takwil yang sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan kaedah dia, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian ulama, itu diharuskan. Ilhad ni paling daripada makna yang tak ada kaitan, yang tak ada bersangkut paut tentang nama-nama Allah. Okay, terus Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun." Maksudnya, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik yang mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-namanya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala melibatkan 4 jenis, iaitu yang pertama, menolak nama-nama Allah yang baik, sebahagiannya atau sifat-sifat dan makna yang menjelaskannya. Tidak diragui lagi mengingkari sifat-sifat dan hukum yang terkandung dalam nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk ke dalam arti kata mendustakan dan memalingkan diri daripadanya. Termasuk ke dalam arti kata mendustakan ialah mengatakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu adalah makhluk dan benda yang baharu. Imam Ad-Darimi ketika menolak pandangan golongan Jahmiyah menyatakan, pada tanggapan anda Allah itu ada tetapi tidak diketahui dan tidak mempunyai nama sehinggalah dia menciptakan makhluk. Lalu makhluk itu meletakkan satu nama untuknya daripada ucapan mereka sendiri. Ini semua termasuk ke dalam arti kata ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan mendustakannya. Jadi kita tengok di sini pendapat golongan Jahmiyah. Allah Ta'ala tak ada nama sehingga makhluk itu wujud, dan makhluk itulah menamakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan di dalam perbahasan pengajian kita selepas asar tadi, nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala diberitahu sendiri oleh Allah, bukan diberitahu oleh makhluk. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan qadim, nama dan sifatnya juga adalah qadim. Bukan baharu, maknanya yang baru mendatang. Kalau dikatakan manusia ataupun makhluk menamakan, maka itu sifat baharu. Manusia datang kemudian. Jadi zat dengan sifat dan juga nama-nama Allah Ta'ala itu bersifat dengan qadim, dia sedia ada. Siapa yang memberi nama Allah Ta'ala itu, sebahagian daripadanya adalah 99 nama adalah diberitahu sendiri oleh Allah dan diberitahu oleh Nabi SAW. Okey, terus. Yang kedua, menyamakan sifat-sifat yang dikandungi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana yang dimaklumi, menyempurnakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat makhluk adalah satu bentuk kebatilan, bahkan satu perbuatan syirik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Qatadah, seorang ahli tafsir yang terkenal. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW sendiri pun, dia sendiri tak tahu tentang nama-nama Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan qadim. Lalu setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamakan diri dia, yang disebut dalam Al-Quran, lalu disebarkan oleh Nabi. Nabi ambil nama Allah Ta'ala ni daripada mana? Daripada Al-Quran itu sendiri.
Kalau Nabi pun tak tahu tentang nama Allah Ta'ala, manusia yang lain pun tak tahu tentang nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala, melainkan sebagaimana yang diberitahu oleh Allah Ta'ala sendiri. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Maksudnya, tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan zatnya, sifat-sifatnya dan pentadbirannya, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang ketiga, menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang dia sendiri tidak namakan dirinya. Sebelum ini telah diuraikan yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tauqifi, iaitu bergantung kepada keterangan daripada nas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Sehubungan dengan itu, memasukkan ke dalam nama-nama Allah perkara yang bukan nama Allah adalah satu bentuk ilhad terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, meskipun maknanya adalah baik. Ilhad jenis ini menjadi semakin berat apabila dimasukkan nama yang menunjukkan kepada makna yang batin, yang Allah Subhanahu wa taala bersih daripadanya, seperti kalimah al-illah, al-fa'illah yang diletakkan oleh ahli-ahli falsafah, dan kalimah bapa atau father oleh orang-orang Kristian. Yang keempat, menyatakan nama berhala berasal daripada pecahan nama Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, orang-orang Arab musyrik mengatakan nama berhala Al-Uzza adalah pecahan daripada kalimah Al-Aziz, manakala Lata pula adalah pecahan daripada kalimah Allah. Jadi nama berhala kan yang disembah oleh orang jahiliah ni kan banyak. Dia ada 360 berhala dalam Kaabah dan luar Kaabah. Dari Tuhan-Tuhan mereka itu, mereka meletakkan nama sendiri. Sepatutnya bila Tuhan, selain daripada mencipta, menjadikan, dia letak nama dia sendiri. Jadi bila manusia meletakkan nama Tuhan dia, maka Tuhan tu sebenarnya dia bukan Tuhan bagi manusia. Sebab manusia itu yang mencipta dan membuat dia. Jadi dalam banyak-banyak nama Allah Ta'ala tu, Lata wal Uzza. Sebab apa? Dia letakkan Lata wal Uzza dinamakan demikian, selain daripada yang ambil daripada Al-Aziz diterjemahkan kepada Lata wal Uzza tadi, kerana Lata wal Uzza adalah merupakan berhala yang paling besar daripada kalangan berhala-berhala yang disembah oleh orang jahiliah. Jadi berhala inilah yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling hebat dan diagung-agungkan oleh mereka ketika mereka nak menyembelih sesuatu ataupun seekor binatang. Mereka namakan, mereka sebut dengan Lata wal Uzza, Bismillati wal Uzza. Dan bila mereka nak melakukan ibadah nazar pun, mereka persembahkan binatang nazar itu kepada Lata wal Uzza. Korban pun begitu. Okey, terus. Menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat kesempurnaan dan kebesaran. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dia memiliki perumpamaan yang maha tinggi. Firman-Nya, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim." Maksudnya, dan dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Sedang pelaksanaan yang demikian amatlah mudah baginya. Jadi Allah Ta'ala yang menjadikan manusia ataupun makhluk ini disebut dengan apa? Badi'. Apa makna badi'? Badi'us samawati wal ardh. Apa dia? Membuat sesuatu tanpa contoh. Lepas Allah Ta'ala buat makhluk, Allah Ta'ala musnahkan. Kalau manusia, Allah Ta'ala matikan. Summa yu'iduh. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan semula, mengembalikan semula manusia di padang mahsyar. Wa huwa ahwanu 'alaih. Dan itu terlalu mudah bagi Allah. Nak membuat manusia yang tanpa contoh, peringkat manusia asal-asal lagi memang tak wujud manusia ni, memang tak ada. Lalu Allah Ta'ala jadikan. Tiba-tiba Allah Ta'ala mematikan mereka, dikebumikan di alam kubur, di alam barzah. Allah Ta'ala nak menjadikan semula manusia yang pernah dijadikan. Wa huwa ahwanu 'alaih, maka lebih mudah bagi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala tanya di dalam ayat yang lain, a antum ashaddu khalqan amis sama', adakah kamu lebih susah, lebih payah untuk dijadikan
ataupun langit. Jadi bukanlah menjadi suatu masalah, satu perkara yang payah bagi Allah untuk membangkitkan manusia di padang mahsyar untuk amalan mereka yang dilakukan di atas dunia untuk dihisap dan dihitungkan. Okey, terus. Dan baginya lah juga sifat yang tertinggi di langit dan di bumi, dan dia lah juga yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Al-Masalul A'la yang terdapat dalam ayat di atas menurut Ibn Qayyim mengandungi sifat yang tinggi, ilmu yang merangkumi sekalian alam, kewujudan ilmu dan lain-lain. Setiap sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya, ia disebutkan dalam bentuk yang penuh kesempurnaan dan kebersihan daripada penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk, antaranya sifat kudrat, sama' dan ilmu. Apabila bertembung dengan sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan dirinya dalam bentuk terikat dengan sesuatu, hendaklah menyifatkannya dalam bentuk tersebut, dan sama sekali tidak boleh menyifatkannya secara umum sahaja. Ia tidak boleh disebutkan secara mutlak, sebagaimana ia juga tidak boleh dinafikan secara mutlak. Antaranya sifat al-makruh, pembalas tipu daya, al-ka'id, pembalas rancangan jahat, al-khila, pembalas tipu helah dan tipu daya. Sifat-sifat ini semua Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam situasi tertentu sahaja. Ia sebagai tindak balas ke atas orang-orang yang memusuhinya dan memusuhi Rasulnya dan para pengikut mereka bagi menjelaskan kesempurnaan kudratnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idzam kuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Salah satu daripada sifat Allah Ta'ala ni sifat tipu daya. Kalau disebahkan kepada makhluk, benda tu jadi buruk tak buruk? Jadi cacat tak cacat? Cacat macam kata Allah Ta'ala tu samsing kan. Kalau disebahkan kepada Allah Ta'ala tu satu benda yang mulia, tapi kepada makhluk satu benda yang koman, hina, satu perkara yang keji. Jadi sebab itu walaupun di sudut nama tu sama, perancangan, sifat-sifat, perbuatan sama dengan makhluk di sudut nama, perbuatan Allah dan juga sifat Allah, tetapi hakikatnya tak sama. Macam tipu daya bagi Allah Ta'ala satu benda yang hebat, satu benda yang mulia. Dia boleh menggagalkan tipu daya dan juga perancangan yang dilakukan oleh manusia. Jadi sebab tu dia dalam bab mukhalafah ni, mukhalafah dalam semua bab, sama ada mukhalafah di sudut zat ataupun sifat. Sebahagian daripada sifat itu sifat tipu daya tadi. Tak sama. Kalau disebahkan kepada makhluk, jadi buruk, benda tu jadi keji. Tetapi bagi disebahkan bagi Allah Ta'ala itu maknanya satu sifat yang sangat mulia dan juga sangat hebat. Sebab itu selalu kita sebut dengan perkataan, kalau kata tangan yang layak, nuzul yang layak, tipu daya yang layak, yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Semua sifat-sifat tersebut yang layak, yang sangat sesuai dengan Allah. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang menentangmu wahai Muhammad bermati-mati menjalankan rancangan jahat, dan aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat mereka dan mengagalkannya. Jadi kaidun di sini maknanya perancangan jahat. Itu kalau sekiranya perancangan itu berlaku kepada manusia, kaidun itu apabila dilakukan oleh manusia. Tetapi yang apabila dilakukan oleh Allah, bukan satu benda yang jahat, satu benda yang layak, yang sesuai. Dia nak balas balik tipu daya jahat yang dilakukan oleh orang kafir, orang yang menentang Islam. Allah Ta'ala pun buat tipu daya juga. Tetapi bila dia disebahkan kepada Allah, satu benda yang sangat hebat, sangat mulia, sangat agung. Sebab apa? Tipu daya ini tidak dapat ditewaskan melainkan dengan tipu daya juga. Tipu daya siapa yang paling hebat? Tidak lain tidak bukan adalah tipu daya yang datang daripada Allah. Okey, terus firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya,
Dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.